Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum. Belum ada okay dah. Thank you. Terima kasih Azhan for watching. Sorry saya lambat sikit tadi. Lambat tak lambat lah. Selalu lepas setengah. Kemudian suami kata dia nak buat pukul 8. So saya ambil tengah-tengah lah hari ni. Sebab tadi Ralid dengar cerita Tuan Guru Syekh Zainul Asri tentang dia hantar anak perempuannya ke ataupun pelajar perempuannya belajar di Lubnan. Seronok dengar cerita Syekh. Ada nanti kita boleh ambil pelajaran. Bolehlah tengok dekat live dekat Facebook Tuan Guru Syekh Zainul Asri bin Haji Muhammad Romli. Tak silap saya. Pagi Norida, pagi Fida. Waalaikumsalam Syazman, waalaikumsalam Azril Mahmad. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Kita baguslah. Waalaikumsalam Hasnah. Pagi Adami. Kita kena ni lah. Saya ingatkan diri saya pun dah lama lah. Kalau kita perasan tak, kalau dulu-dulu kat sekolah, kita kalau kat sekolah kan kita cikgu-cikgu suruh jumpa cikgu, jumpa guru besar ke apa, bagi salam, Assalamualaikum cikgu. Terima kasih Rohaiza. Amin. Pemaisuri Agung tak apa sebab pemaisuri baik orangnya. Suka-suka. Saya suka ramai puji, Masya Allah. Saya macam muka saya iras Maisuri Agung. Walaupun saya takut dengar pujian tu, tetapi saya ada sedikit gembira sebab mengenangkan akhlak pemaisuri. Moga-moga saya mencontohi akhlak beliau. Okay. Syekh Zainul cerita, apa-apa pun semua kita letakkan dalam aturan Allah. Waalaikumsalam. Kan, perasan tak kita dulu kat sekolah bagi salam, Assalamualaikum cikgu. Wow. Wah, saya baru nampak ada nyamuk tadi kat sini. Kat saya dekat pokok-pokok ni. Kat celah-celah pokok ni. Okay, korang pun boleh tengok, boleh dengar sebelum subuh. Saya pun kadang-kadang tak sempat nak dengar sebelum subuh tu kuliah. Kadang-kadang saya dengar pun lewat. Lepas Syekh Zainul dah habis kuliah, saya dengar kemudian insya-Allah. Tadi terdengar pula Ralid pula. Tu yang saya kata tak apalah, saya tengok jam juga. Tak apalah, ni masih lagi dalam waktu-waktu live saya dengan Tuan Najib kan selalunya. Seharapan minda momentum. So, why not? Saya nak ajak pagi-pagi. Kita beri salam. Mulakan dengan tim dulu ke, mulakan dengan kawan-kawan kerja ke, sebab semua dah besar-besar kan. Tak apa Husnita, selamat bekerja. Husnita kerja baik-baik, elok-elok. Mulakan beri salam, insya-Allah nanti jadikan habit. Saya nak mulalah, saya nak cubalah. Insya-Allah. Assalamualaikum. Bagus tau, bagi salam ni, doakan orang. Ya betul. Siapa tu? Kan? Naimah Tul Aisyah best kan. Kalau Syekh bagi kuliah tu macam lembut je kan. Betul. Tadi dia pun cakap dia jumpa Ustaz Fatih kan. Ni cerita Syekh yang tahun bila tak, saya tadi lambat masuk. Dia cakap ciri-ciri pendakwah ni yang terbaik ni, dia lemah lembut. Lemah lembut tu macam Syekh Zainul Asri lah dengan isteri Syekh. Dengan ustazah, lembut sangat. Itulah, mudah-mudahan lah bila nak banding dengan kita orang-orang awam ni, macam bandingan saya sendiri, diri saya sendiri, jauh lagi. Tapi tak apa, yang penting kita dah ada cita-cita. Cita-cita nak jadi manusia yang lemah lembut. Moga-moga apa yang kita cakap tu menusuk dalam hati manusia lain dan berubah saya dan kita semua kepada kebaikan. Waalaikumsalam. Okey.
Waalaikumsalam Zaimah Ji. Assalamualaikum semua. Sama-sama lah saya suka. Saya sukalah macam biasalah Waalaikumsalam malam. Puan, Waalaikumsalam. Tak pun hadir dari Kuala Lumpur. Dari Simpang Renggam ke. Dari Sarawak ke Sabah. Saya suka. Saya sangat suka. Macam saya rasa bersemangat. Macam saya seolah-olah saya rasa adalah sedikit. Moga-moga Allah terima amal jariah saya. Amal jariah dalam bentuk perkongsian ilmu, pengalaman hidup. Bila ramai yang hadir tu dari Sarawak, Sabah, Brunei, Singapura, Indonesia, Thailand, Filipina, Vietnam. Dan ada yang dari hari tu dari London pun ada. Saya seronok. Seronok betapa saya, bukan dia seronok yang seronoknya, bukan. Dia rasa macam, ya Allah, hubungkanlah hati-hati kita ni. Kita kan doa rabitah tu, kan doa rabitah. Doa yang minta Allah hubungkan hati-hati kita. Umat Islam seluruh dunia supaya hidup dalam berkasih sayang. Supaya kita kan kalau doa ada lepas solat kan confirm doakan saya jadi datin ya Puan Ruzaini. tak okey, saya tak menolak rezeki. Okey je. Sekarang pun alhamdulillah okey. Kalau ada rezeki jadi datin pun okey. Cuma saya kalau boleh, Tuan Najib dah banyak kali cakap, ramai yang WhatsApp. Nak bayar tak? Nak datuk. Tapi kena bayar. Tuan Najib memang tak nak. Kita pun selalu bergurau-gurau dengan kawan-kawan. Cerita sikit lah gurau-gurau kawan-kawan. Apa yang dia cakap? Ni nanti boleh jadi datuk ni. Lepas tu Tuan Najib cakap apa? Saya tak nak jadi datuk. Saya nak jadi tokoh Ma'al Hijrah. So yang kita orang gelak lah. So saya kata it's okay. Sebab kalau pergi hotel-hotel memang para pekerja hotel yang kami dah biasa tu panggil datuk, panggil datin. Kalau dulu-dulu saya cakap tak, saya bukan datin. Oh tak, yang suami saya belum datuk, saya kata kan. Malu kan kita dipanggil benda yang bukan layak kita kan. Lama-lama setiap kali pergi hotel, mana-manalah daerah KL, apa daerah? Betul ke daerah? Daerah negeri. KL, pergi KL tu kan. Wilayah persekutuan. Takut salah cakap kan korang marah kan. Pergi hotel-hotel KL, semua datuk, datin. So saya macam senyum je lah. Apa lagi nak buat? Nak betulkan aja, mulut saya pun penat. Waalaikumsalam. Wah, dari Ampang, thank you. Dari Medan, Indonesia, Muhammad Ilham. Sedap namanya, Muhammad Ilham. Semoga Allah beri ilham yang baik-baik kepada Muhammad Ilham dan kita semua, termasuk saya. Hari ini cuti betul. Anak tidur lagi, lepas subuh dia terus tidur. Tapi alhamdulillah semalam dapatlah juga. Paksa sikit anak-anak tidur awal. Cikgu-cikgu dah mengadu. Muka anak-anak nampak letih. Saya memang terus terang kat cikgu. Cikgu, saya memang, hai, Normalah dari Rembau. Memang saya cakap, cikgu, anak saya tidur lambat main game komputer. Saya tak kisah dengan cikgu-cikgu Serih BP tu. Sebab cikgu-cikgu dia, saya rasa tenang. Saya tak rasa pun mereka bila tegur anak saya tu, bila menegur saya pun lembut Padahal dia nak tegur kita ni sebagai ibu bapa ni supaya bertanggungjawab Dia tak tegur tau direct. Bagus tau cara macam tu. Hai Puan Mala dari Kulim Kedah. Caranya dia cakap semoga Allah merahmati ibu bapa yang dah berkorban membesarkan anak-anak. Hai Tini R dari Kuching Sarawak, yang dah berkorban membesarkan anak-anak dan Allah, semoga Allah balas jasa bakti ibu bapa. Kita macam memikirlah, dah cukup berkorban ke kita, dah cukup berjasa ke kita kepada anak-anak. Jom pi raya. Best kan raya? Dah cukup berbakti ke kita besarkan anak-anak. Kita malu sendiri. Hai Syahmira dari Tawau. Kita rasa malu sendiri. Terima kasih banyak yang share saya love life. Saya suka sangat. Terima kasih banyak. Tapi tadi Syekh Zainul Ashraf ada ajar. Dia kata sebenarnya pujian itu bahaya. Dia boleh jadikan kita rasa besar, rasa segala macam lah perasaan hati kita kan, penyakit hati. Jadi kita dengan adabnya kita cakap terima kasih banyak, aminkan, amin. Tapi dalam hati kita ajar, aku tidaklah seperti pujian itu. Kena cakap dalam hati. Sebab yang kita nak kena jaga tu, adabnya kena jaga,
Hai Mas daripada Brunei. Tetapi hati kita pun kita kena jaga. Itu tanggungjawab kita sebagai hamba Allah. Adab dengan manusia, bila manusia dah memberi pada kita, dah memberi pujian ke, dah memberi apa-apalah pemberian hadiah, sumbangan, sedekah, adab kita menerima dengan baik, menganggap itu rezeki dari Allah, menganggap kalau pujian-pujian dari Allah. Dan kadang-kadang semua benda ujian semua dari Allah tu ujian Allah nak tengok. Cakap terima kasih. Cakap amin, moga-moga menjadi betul. Tetapi dalam hati kita pun kena jaga hati kita, kan? Supaya hati kita ni, sebab yang tahu hati kita siapa? Bukan manusia, bukan orang yang puji kita, tak tahu. Dia puji tu dengan ikhlas. Sebab dia nak gembirakan kita ke, nak bagi kita semangat sikit ke, kan? Tapi yang tengok hati kita tu, macam mana kita menerima pujian ke, menerima ujian ke, Allah Ta'ala. So yang kita nak tunjuk hati kita tu pada Allah. Jadi jaga hati. Cakap dalam hati, pagi Atikah, cakap dalam hati, ya Allah, aku jauh dari pujian ni, tapi Engkau lindungan ya Allah. Tapi Engkau makbulkanlah. Macam tu lah, doa lah doa. Hai Izzati, hari ni saya nak cerita lah tentang bahagia. Siapa yang tak nak bahagia, kan? Hai Juliza from Kok Diang. Betul saya sebut Kok Diang, Kedah. Suka orang Kedah ni, bahasa lembut-lembut. Dia punya logat dia tu pun dah lembut. Makcik saya orang Kedah, seorang mak usul saya, lembut bahasa dia. Kalau dia marah pun kita nampak lembut aja. Dia punya logat. Oh, damai daripada Kedah hari ni. Mila pun daripada Kedah. Waalaikumsalam. Siapa yang bagi salam kat saya? Dah tekan button share ataupun tag kawan-kawan ke. Kalau dia orang tak dapat dengar sekarang, dengar nanti. Saya pun, saya patut ada janji dengan kawan saya nak pergi ngeteh. Tak apalah, dia pun belum datang, kan? Kita live dulu nah. Alhamdulillah. Betul-betul kita kena puji Allah balik. Tini panggil Tini boleh tak? Waalaikumsalam Nurzila. Saya yakin, korang yakin tak? Semua dari kita berhak bahagia. Walau apa pun keadaan hidup kita. Waalaikumsalam Farah Lambu, terima kasih banyak. Kita duduk dekat dalam kampung ke, kita duduk di bandar ke, kita duduk dalam hutan ke, kita duduk di atas gunung ke. Kan ada beli rumah atas gunung, kan? Saya pun daripada rumah saya nampak rumah atas gunung. Best tengok. Kita duduk dekat dalam tengah-tengah pulau ke, kat tepi laut. Semua dari kita berhak bahagia. Termasuklah kita duduk dekat rumah kecil ke, besar ke, sederhana besar ke, rumah yang ada aircon ke, rumah yang ada kipas ke. Kita berhak bahagia. Sebab Allah dah bekalkan kita hati. Bahagia tu letaknya di hati. Daripada hati yang bahagia, dia akan terpancar, dia akan naik seri tu di wajah. Kan kadang-kadang ada kita tengok wajah orang kenapa muram. Saya pun kalau ada problem, itulah kelemahan saya. Saya payah dipaksa-paksa nak tunjuk-tunjuk happy pun. Dia tak nampak happy tu. Jadi kalau betul apa yang ada dalam hati kita, dia akan keluar dekat muka kita. Puan Izzah dulu saya nak cerita saya Puan Izzah memang suka cerita ni. Nak dengar cerita? Saya kan cikgu. Saya mengajar kat Kampung Tenang tu lama tau. Dalam 7 tahun, 8 tahun macam tu. Sebelum pindah ke Han Timur, 2 tahun saya mengajar. Terus setahun saya mengajar. Lupa pula. 13, 14, 15. Dalam setahun 2 tahun macam tu mengajar, saya berhenti. Ada satu hari tu, masa tu agaknya saya lupa apa masalah saya lah. Mungkin lah masalah saya bergaduh dengan suami agaknya. Gaduh dengan Tuan Najib. Ada perselisihan faham sikit. So bawa air muka saya tu, air muka tak ceria tu kan, bawa ke sekolah. Kan saya memang tak jumpa lah, tak nak jumpa kawan-kawan lah. Sarapan pun tak jadi sarapan hari tu. Sebab saya tahu air muka saya ni susah nak nyorok. Kalau saya menipu pun air muka saya nampak ni muka menipu. Jadi saya tak berani nak menipu. Sebab nanti nampak. Bismillah. Kemudian saya kan guru pemulihan. Murid-murid saya ada kelas khas. Murid-murid datang ke kelas saya. Kelas saya kat ujung sekolah. Lepas tu ada satu murid ni. Dia datang kat saya tau. Cikgu ada masalah ke? Kenapa cikgu? Muka cikgu sedih je. Saya terus gerak. Budak kecil pun boleh nampak.
saya tak termenung masa mengajar tu. Saya mengajar macam biasa. Mungkin masa tu tengah dengarkan dia membaca ke apa kan. Saya kan guru membaca kan. Dengarkan dia membaca ke apa, budak tu boleh tegur saya macam tu. Murid pemulihan tau. Tahu tak murid pemulihan ni apa? Murid yang dia lambat dalam 3M. Membaca, mengira, menulis. Dia lambat. Jadi saya ada kursus untuk tu. So saya kena ajar mereka lah. Saya macam, budak pun boleh nampak muka aku ni. Belum lagi kawan-kawan sekolah yang dah tua-tua bangka tu, yang dah matang sekali dia. Sekilas ikan di air, ku tahu jantan betina. Kan? Ada pepatah tu kan? So saya tak boleh. Saya yakin apa-apa yang ada dalam hati, kita tenang ke, kita bahagia ke, tak ada masalah ke, semuanya terpancar di wajah. Nak nyorok pun tak boleh. Okey. Bahagialah cakap pasal bahagia. Bahagia tu dalam hati. Bahagia tu betul ni Ira Red ada share. Bahagia itu perlu dicari, jangan compare diri dengan dan kehidupan dengan orang lain, betul. Untuk kebaikan tak apa, betul Ira. Contoh tengok orang berjaya usaha, betul. Tapi jangan dengki dan petikai rezeki orang lain kan, betul. Saya sokong sangat 100%. Ira Red cakap. Waalaikumsalam. Saya suka kalau ada orang yang komen-komen, dan saya pun boleh belajar. Munggik atas pokok pun bahagia. Munggik tu apa Emma? Kau jangan cakap Emma ada binatang Emma. Saya ni takut dengan binatang. Saya nak duduk sini pun fikir-fikir ni. Sebab saya kata, saya tengok dulu tanah ni. Tengok bawah ni kan. Ada katak tak? Saya takut dengan binatang. Saya geli. Dah sebut munggik. Munggik tu apa? Okey. Waalaikumsalam Suzana. Semua waalaikumsalam. Okey. So nak cerita apa ini? Tentang bahagia. Saya terfikirlah. Ada orang cakap semalam lah. Kata Puan Izzah, bestnya duduk rumah besar. Bestnya jadi orang kayangan. Saya kata je lah, best lah juga kan. Hari ni saya nak menjawabnya, best. Jadi, best lah kalau kata saya ni kayangan. Yelah. Saya akui je lah. Mengaku je lah. Macam orang panggil saya Datin. Yelah Datin. Moga-moga jadi doa. Jadi kebaikan buat saya. Jadi Datin yang baik. So, ni saya doa lah jadi kayangan yang baik. Best. Memang best. Tapi saya terfikir apa? Sama je kita. Dulu-dulu saya duduk rumah rakyat pun kecil. Rumah kecil. Sewa murah je RM120. Boleh bayang kecil dia. Sebab sewa pun murah. RM120. Pun bahagia time tu. Teringat-ingat saya. Apa? Bahagia tak aku time tu? Bahagia. Masak. Rumah kecil senang kemas. Walaupun masa tu buat hutang. Nak beli perabot. Nak beli sofa kan. Kalau ada mertua datang, saya duduk labis. So mertua saya dari Benut. So mereka selalu datang waktu tu. So takkan nak bagi mak mentua duduk bawah. So beli sofa, tak ada duit. Kerengga. Kerengga tak ada duit. Kerengga saya tak takut. Tak ada duit. Buat pinjaman. Belilah sofa RM1,300. Nampak? Beli sofa RM1,300 pun saya tak mampu nak bayar cash waktu tu. Tetapi bahagia tak? Bahagia. Alhamdulillah. Jadi bahagia tu, jangan kita compare. Kalau saya compare waktu tu, saya duduk rumah kecil. Dengan saya compare orang duduk rumah banglo. Nanti saya jadi sedih. Kan? Saya jadi macam, kenapa dia Allah pilih dia dapat jadi duduk rumah banglo? Kita pertikai Allah. Kita bukan pertikai orang tu tak tahu apa pun. Pertikai Allah. Sebab Allah Maha tahu apa yang kita sebut dalam hati. Apa yang kita tengok orang, kita rasa ke orang, Allah tahu. So bahagia. Sebab betul kata Ira tadi, kita jangan compare dengan orang lain. Tapi dari sudut kebaikan, dari sudut akhlak, kita boleh compare. Sebab bila kita compare dengan kebaikan orang lain, dengan akhlak orang lain, dengan ilmu orang lain, kita nak berlumba-lumba ke arah tu. Kita pun nak baiki akhlak kita. Kita pun nak jadi orang yang suka sedekah. Kita pun nak jadi orang yang jaga ibadah, solat, jaga solat dan sebagainya, jaga aurat. Compare dengan orang lain dari segi kebaikan. Kalau nampak, kalau macam tim saya dengar ni kan, tim-tim nanti kan ada kan, ada KPI, tak lama lagi dah dapat bonus. Walaupun kami tahun lepas tidaklah berapa Alhamdulillah rezeki banyak juga, tapi tidaklah sama seperti tahun 2020 punya rezeki. Jika diukur dari sudut pendapatan tahunan,
Dan dinasihatkan juga saya saya pula kan. Company tidak mengeluarkan bonus pun tidak mengapa. Tetapi setelah kami bincang-bincang, beri juga bonus kepada yang dah bekerja cukup setahun ke atas. Merasalah seorang sikit rezeki yang ada. Moga-moga mereka bersyukur. InsyaAllah tahun ni kalau kita dengan izin Allah pendapatan bertambah berganda-ganda, tiada aral melintang, kita bagi bonus yang lebih besar tahun hadapan insyaAllah. So saya harap kalau tim, compare lah dengan tim-tim yang cara kerjanya tu bagus. Saya rasa macam ni lah. Semalam kan, ada seorang tim saya tanya, dia kata, Puan Izzah, macam mana kita nak hadapi orang yang suka tikam belakang dan suka macam bodek. Suka bodek lah maksudnya. Apa namanya? Bahasa dia. Tikam belakang, bodek bos lah lebih kurang Macam mana? So saya cakap macam ni. Nak tahu. Saya cakap macam ni. Kadang-kadang kita sebut dia orang yang macam tu, mungkin itu adalah sebutan kita sahaja. Gelaran yang kita keluarkan untuk orang tu. Yang sebenar-benarnya kita tidak tahu, entah-entah mereka bukan macam tu. Entah-entah mereka diarahkan begitu oleh pihak pengurusan ke. Kita tak tahu. Kita tak tahu sama ada kalau kita nampak orang ni cepat naik pangkat atau cepat naik jawatan ke macam mana. Kita tak tahu kat mana pihak pengurusan syarikat menilai. Takkanlah dah jadi bos, dah jadi ketua kan, macam saya dengan Tuan Najib, macam beberapa orang tim ketua, kita panggil SLT. Takkanlah kita nak naikkan pangkat orang berdasarkan mereka memuji-muji kita sahaja. Kan? Itu saya fikir fikiran yang cetek jika ada ketua begitu. Itu adalah fikiran yang dangkal, fikiran yang tidak berfikir panjang, fikiran yang tidak menunjukkan kebijaksanaan dalam menilai. Betul Syazman, rezeki masing-masing Allah Maha tahu. So apa yang kami pertimbangkan ialah result, keputusan pekerjaan. Tahu result? Contoh, nak bagi tahu tu result tu apa. Dia kerani akaun, contoh. Dulunya kerani akaun biasa ataupun eksekutif 1. Banyak benda yang dia pun tersilap, tetapi dalam masa yang sama dia baiki, tak putus asa. Kemudian kita nampak akhirnya dengan izin Allah, ada seorang kerani akaun ni, pihak pengurusan dia pada mulanya tiada namanya dalam kenaikan sebagai key leader. Tetapi dengan izin Allah ada Allah bagi satu masalah besar tentang akaun yang buatkan saya, antara benda yang buatkan saya terduduk tahun lepas. Dengan izin Allah benda tu dapat diselesaikan Benda tu antara jasa kerani tu juga. Dan juga bosnya lah. Ada bosnya, kalau kenal Cikgu Firdaus, bawah dia lah, kerana tu duduk bawah dia. Diorang selesaikan bersama dengan beberapa tim akaun yang lain. Sampai hilang saya punya sakit dada tu. Beratus ribu mereka selamatkan dengan usaha mereka siang dan malam. Terharu saya. Allah nampakkan kepada kami, sesiapa pun boleh bersungguh-sungguh jika kena keadaannya. Jadi saya fikir kerana itu, dan bila kita tengok akhlaknya bagus, dan kita ambil kira semua benda kalau ada yang bekerja kalau ada yang bekerja, pertimbangkan perkara ni yang saya cerita ni. Ini adalah pandangan saya. Saya juga antara yang pembuat keputusan besar dalam company.
Apa yang kami putuskan, ia meliputi satu skill. Tentu ada skillnya, usaha kerjanya. Bila tim dah keluarkan skillnya, kita bukan saja tengok skill, bukan saja tengok dia bekerja bersungguh-sungguh atau tidak. Kita juga tengok result. Kita juga tengok hasil pekerjaan dia. Betul, hasil tu Allah tentukan. Dan Allah boleh pilih mana-mana staff kita yang dia nak bagi hasil. Kenapa, bagaimana, apa rahsia, itu Allah. Itu Allah. Allah Maha tahu, kita tak tahu. Kita baca result saja. Sama juga macam orang berniaga. Ada yang dapat result 5,000 sebulan, ada yang dapat result, ada yang dapat hasil 10,000 sebulan, ada yang dapat hasil 100,000 sebulan. Ikut Allah Maha tahu. Kita nak tahu semua, kita tak layak. Kita tak mampu nak tahu semua rahsia Allah. So kita dapat timbangkan, kita tengok dia kerja bersungguh. Walaupun ada silap, bersungguh-sungguh. Kedua, last minute Allah bagi tunjuk result pula. Dan result tu bukan kecil punya result, besar. Menyelamatkan ratusan ribu ringgit duit syarikat. Saya kira besar jasa tim-tim saya ni dalam momentum. Sebab tu saya sayang diorang. Ketiga, kita tengok akhlak dia. Itu yang kata kawan-kawan dia tengok agaknya dia kata kaki bodek ke apa. Bukan. Tu bukan bodek, bos. Percayalah, saya dan Tuan Najib tidak makan di bodek. Tidak makan bodekan orang. Kami menilai orang dengan hati. Bukan menilai orang dengan mata kasar. Kita melihat dia punya akhlak tu memang elok. Elok akhlaknya. Daripada yang akhlak tu kita memang menilai daripada awal tahun sampai akhir tahun. Kalau tiba-tiba akhlak dia baik sampai bulan 9 je baik. Bulan 10 dah jadi lain. Dah jadi zombie orang kata. Dah jadi tiba-tiba dah macam kena period. Orang ada masalah period tu setiap bulan. Seminggu sebulan. Ataupun seminggu setengah sebulan je. Dia daripada bulan 10 sampai bulan 12 period aja kerjanya. Sebab tengok dia punya moody dia semua dan sebagainya. So macam mana kita nak pertimbangkan macam tu? Ada tim juga yang kita nak pertimbangkan dia naik key leader. Kerana pekerjaannya sangat bagus. Memang saya pun tak menolak. Skill pun tinggi, kerja pun bersungguh-sungguh. Dan baru-baru ni saya pun memberi dia KPI yang tinggi atas skill tersebut. Kerana ada result. Dia pun ada result. Tetapi bila kita masa kita berbincang-bincang nak naikkan siapa yang patut naik key leader, siapa yang belum lagi sampai masa, kita pertimbangkan orang ini juga. Tetapi apa yang kita bincang, mengapa tiba-tiba kita tengok akhlaknya sudah berlainan? Mengapa kita tengok air mukanya sudah berlainan? Dah tak jadi. Dah tergantung kat situ. Kan sayang. Elok-elok kita Allah dah ilhamkan nak bagi. Tiba-tiba Allah ilhamkan sekali lagi. Tak payah. Belum lagi. Sebab itu siapa yang jadi tim, siapa yang jadi staff, di mana-mana company ke, di jabatan-jabatan kerajaan ke yang mendengar saya sekarang ataupun yang mendengar saya nanti lepas ni, pertimbangkanlah skill dan juga akhlak. Akhlak tu senang cakap kalau orang bukan Islam. Attitude, sikap, perilaku, air muka, kata-kata. Macam tu. Okay? So insyaAllah. Semalam saya seronok sebenarnya. Tapi saya okey. Saya suka. Saya tak tahu siapa tim yang tanya. Tapi saya suka soalan tu. Sebab bila ada soalan macam tu, kita boleh menjawab. Kita boleh menjelaskan. Kita boleh menerangkan. Kadang-kadang bila kita cakap orang kan, kita suka kan label-label orang kan. Sombongnya dia. Dia ni belagaknya. Dia ni pemalas. Kenapa dia pakai kotor? Pengotor betul. Kan? Na'udzubillah kan? Kita mudah sangat sangka-sangka, beri gelaran, beri sangkaan buruk kepada orang. Kalau kita nampak orang tu kemas, tak ada pula kita kata pengemasnya orang ni. Kena ajar yang sebaliknya lah hati kita Kadang-kadang itu hanya sangkaan kita. Mana tahu yang buruk tu, yang selekeh tu hari tu je lah. Selama ni dia kemas, hari tu agaknya dia ada masalah besar ke apa. Sampai tak sempat nak tengok tubuh badan dia, rupa-rupanya pakaian dia selekeh. Kan? Tiba-tiba kena kat mata kita pula tak nampak. Kita senang lenang cakap, dah dia ni selekeh. Nanti jumpa lagi lain kali, kita tak jumpa ke, kita punya otak dah set. Kalau si Anu tu selekeh lah orangnya lah. Kan kita dah rugi, kan? Rugi kita kalau kita cuba setkan ke otak kita, kita tak tahu apa-apa. Banyak benda yang kita tak tahu.
Allah lebih tahu. So kan kita dah selamatkan ni hati kita. So Tuan Najib mana? Siapa yang tanya Tuan Najib? Tuan Najib sedang one to one dengan Ultimate. Berapa orang 3 hari. Alamak, berapa orang Ultimate? Tim berapa orang Ultimate kita? Sedang one to one dengan Ultimate. Apa ini? Terima kasih banyak. Siapa-siapa yang cakap saya sederhana tu, terima kasih banyak. Saya suka bila orang kata saya sederhana, kerana itulah yang saya usahakan. Moga-moga saya dapatlah jadi orang yang sederhana. Sedihnya pun sederhana. Tertekannya pun dalam skala sederhana. Sayang pun sederhana. Benci pun sederhana. Benci kerana Allah Apa-apa kita buat kerana Allah. Fikir balik. Kalau apa-apa jadi kat kita, jangan kita cakap macam ni. Aku dah buat macam ni, aku dah buat macam tu. Kenapa aku kena macam ni? Kadang-kadang saya ada macam tu. Istighfar balik, astaghfirullahalazim. Sebab kita tak boleh rasa kita dah buat itu, dah buat ini, tapi kenapa jadi sebaliknya? Tak boleh. Yang kita kena fikir macam ni. Kalau Allah bagi susah sikit, kalau Allah bagi senang, tak nak pula kita fikir kan? Bagi Allah bagi susah sikit, ujian sikit ke banyak kan? Kita fikir apa yang aku dah buat ni? Apa banyak salah aku ni ya Allah? Ada benda aku tak settle ni. Apa aku dah buat ni ya Allah? Selalu takut-takut apa yang kita dah buat. Jadi baikilah. Baiki. Nanti yang bagi bahagia tu Allah. Allah akan bagi tenang. Semalam saya sebenarnya jujur lah tahun 2021 nak kata berniaga tu senang, tak ada. Berniaga tu susah. Berniaga tak senang So kadang-kadang kita ni jadi ketua pun takut dengan kerenah tim ni. Bayangkan apa agak-agak korang rasa? Apa agak-agak tekanan saya dan Tuan Najib sebagai ketua menghadap kerenah tim kita yang berbilang akhlak, berbilang tingkah laku, berbilang pemikiran, berbilang-bilang lah. Apalah kan? Ada yang sayang kita, ada yang tak suka kita. Itulah saya sedih. Tak suka kita bekerja dengan kita. Aura dia tu. Aura orang sayang kita, kita dapat rasa. Sama juga. Aura orang tak suka kita, serba sedikit kita dapat rasa. Dapat rasa tuan-puan. Kalau Allah nak bagi kita rasa, dapat rasa. Dan bila kita dapat rasa, sedih. Sedih tak dapat lari. Sebab tu saya ajari saya, nak sedih sederhana sudah. Jangan terlampau-lampau. Sebab Allah boleh bolak-balikkan hati. Hari ni mungkin dia tak sayang kita. Esok lusa Allah balikkan hati dia sayang ke kita. Kan? Betul tak? So kalau orang dah sayang kita pula, jangan kita terlampau terkinja-kinja bahagia. Perasan bagus. Perasan kita dah buat the best, kan? Kita sungguh-sungguh tu kita buat kerana Allah. Allah suruh kita jaga kebajikan orang-orang yang di bawah kita. Sebab itu tanggungjawab. Kita jangan rasa kita buat ni, kita dah banyak buat. Mungkin dengan tim kita cakap bahasa lain lah. Kita dah bagi. Dengan tim, kita ni dalam bisnes. Tim pun kena ingat tim saya pun dengar ni. Bila dalam bisnes, adalah frasa-frasa bahasa-bahasa bisnes terpaksa digunakan. Sebab kita dalam pekerjaan, dalam bisnes. Contoh, kalau saya dulu jadi cikgu, pegawai PPD sering menekankan kami guru-guru supaya menjaga keberkatan waktu. Jangan masuk kelas lambat. Jangan habiskan kelas cepat. Jangan tinggalkan anak-anak murid tanpa pengawasan. Bertanggungjawab. Kan? Sebab itu kalau saya waktu jadi cikgu dulu, saya tengok jam, saya pun kadang-kadang masuk lambat juga. Kadang-kadang saya ada tertengok handphone ketika saya mengajar. Apa saya buat? Tentulah saya istighfar. Nak minta maaf kat siapa? Bos saya kerajaan. Kan? Bos saya jadi pekerja kerajaan ni. Bos dia besar. Kerajaan. Nak jumpa siapa? Takkan nak buat pengumuman rasmi. Saya guru Nurul Izzah Binti Rahiman. Saya masuk lambat 50 kali setahun. Tolong maafkan saya. Tolong halalkan makan minum saya. Kan macam tu? Kan? Dia ada satu perkara yang hampir mustahil. So apa kami buat? Apa saya buat? Saya suka keluarkan sebahagian gaji saya untuk saya beri khidmat kepada sekolah. Beri khidmat kepada kelas. Beri khidmat kepada anak-anak.
Belanja anak-anak ke, belikan buku anak-anak murid. Anak murid lah, bukan anak-anak. Waktu tu saya tak ada anak lagi. Anak saya baby lagi. Beri duit apa, kadang-kadang kita belikan buku anak murid. Kadang-kadang kita belikan makanan KFC ke McD ke bagi ke anak murid. Kadang-kadang kita buat keceriaan kelas free, tak payah. Kita tak payah minta duit sekolah. Kita keluarkan duit kita. Kadang-kadang kita belikan hadiah. Buat macam-macam. Keluarkan balik duit tu. Kita anggap ni bersihkan aku punya gaji. Walaupun saya tak tahu sejauh mana Allah menerima. Sebab tu takut. Itu adalah kenapa, salah satu sebab alasan saya berhenti berkhidmat sebagai guru. Saya takut. Saya fikir 24 jam, takutnya saya nak minta maaf kat mana, nak minta halal kat mana. Kita tahu kelemahan kita kan. Kita bukanlah guru yang perfect, bukanlah kita guru yang betul-betul bersungguh-sungguh dan bertanggungjawab. So nak jawab kat Allah tu baru fikir nak jawab dekat Allah apa. Belum fikir lagi kesan dia kepada anak-anak. Hai, Syahira daripada Seremban. Kesan dia kepada anak-anak. Bila anak dah besar esok, takut. Saya takut. Sebab tu saya kata saya tengok rezeki suami saya makin bertambah, makin lebat. So saya istikharah semua sekali, hajat apa semua saya minta doa kat Allah. Saya kata saya berhentilah. Saya jaga anak, saya berbakti pada suami sahaja. Apa-apa yang kurang, saya senang nak minta maaf. Saya senang nak minta halal. Dekat siapa? Dekat suami. Alhamdulillah. Saya betul lah kata Ustaz, betul kata Syekh Zainul Asri. Kita jangan fikir banyak. Fikiran kita serah semua pada Allah. Kita jangan duk pening-pening, duk mikir-mikir yang bukan-bukan. So waktu saya nak berhenti tu memang macam-macam. Orang cakap cikgu-cikgu, kawan-kawan mungkin dia risau. Kawan-kawan pun mungkin sayang kita, dia risau kalau kita berhenti sekarang. Siapa nak tanggung kita? Elok-elok kita dah gaji 4,000, 4,500 kan? Sebulan. Hilang 4,500. Itulah pada pandangan kawan-kawan lah. Kita ni kan manusia. Kawan-kawan saya pun manusia. Kita kalau berkira-kira kan, kira-kira kita kan lain. Tu lemah kita kan. So, saya kuatkan hati. Saya kata tak apalah. Saya bincang dengan mak saya. Saya tanya mak macam mana mak. Sebab saya pun ada beri pendapatan kan. Sikit pendapatan kepada emak. Daripada gaji pertama saya. Jadi saya minta izin mak dengan abah apa semua. Dengan suami saya bukan tak risau. Suami saya pun risau waktu tu. Sebab selama ni beliau tahu. Beliau ni berniaga sendiri. Saya ni pekerja kerajaan yang orang tahu. Dah orang kata InsyaAllah lah dah. Kerja kerajaan ni orang kata stabil. Dah stabil. Kalau kerja sendiri ni dia memang tiada perjanjian. Tiada deal untuk cakap ni stabil. Kerja bisnes ni memang stabil. Untung aja tak. Dunia perniagaan, dunia yang penuh teka-teki. Dia macam tsunami. Kejap tinggi, kejap pong. Dia macam tu. So suami saya pun ada kerisauan beliau juga. Sebab saya juga sebelum ni ada juga. Kalau buat pinjaman beli kereta lah. Kita baru nak beli kereta Saya jadi guarantor. Panggil apa? Guarantor. Apa sebut dia? Ejaan dia guarantor lah kan? Penjamin. Saya jadi penjamin. Sebab mudah nak lulus. Kalau penjaminnya ialah pegawai kerajaan. Saya kira pegawai kerajaan lah. Sebab DG 41. Yang ada ijazah, kita dipanggil pegawai kerajaan. Tak kira lah kerja bidang apa pun. Guru ke, engineer ke, JKR dan sebagainya. Pegawai apa benda lagi yang kerja dekat Putrajaya tu semua. Kalau DG 41 dan ke atas, kita sebut pegawai kerajaan. So kalau kita buat apa-apa loan, pinjaman dengan bank, senang lulus. Kan? Jadi ada risau kat suami saya. Saya set masa tu apa? Ingat tak risau ke? Risau. Kita dah biasa dapat gaji setiap bulan kan? Tak pernah stop kan? Tak pernah kurang pun. RM1 pun tak ada. Tak ada kurang RM1 pun. Dan saya tahu tak lama lagi saya akan naik DG 44. Kurang 2 tahun tak silap masa tu. Bila DG 44 gaji lagi naik korang. Siapa yang dah DG 44, DG 48 tu? Diorang kaya tau. Jadi cikgu-cikgu gaji banyak tu. So apa saya fikir masa tu? Saya kata tak apalah. Saya lebih risau. Saya sebab saya tahu kelemahan saya. Saya lebih risaukan saya punya macam mana saya nak minta halal tu. Dengan kerajaan. Apa-apa kalau saya tersilap dalam saya punya tugasan saya sebagai guru, sebagai pegawai kerajaan.
tekanan tau. Saya rasa macam, oi tertekannya. Masa tu. Saya risau. Kan? Saya berhenti, saya fikir macam ni. Tak apalah. Saya cakap dengan suami, saya cakap dengan mak. Mak saya bagus. Dia nasihat saya, dia kata, kalau Ijah rasa yang terbaik berhentilah. Tetapi kena, mak saya pesan ni, dia tahu perangai saya. Macam semalam saya cerita tu kan. Saya suka apa? Saya suka shopping. Saya suka berbelanja. Saya suka belanja untuk diri. Saya suka belanja untuk orang. Saya suka belanja. Duit tu tak dekat dengan saya. Sebab tu tadi masa malam dia yang tanya, Puan Izzah, macam mana saya nak manage keuangan. Saya sayu nak baca soalan tu. Sayu pula hati saya. Saya kata, ya Allah, kenapa dia tanya aku? Saya rendah diri nak jawab sebab saya tak selesa. Saya tak layak nak jawab. Tapi saya jawab sikit lah sebagai menyantuni lah orang tersebut. Saya lupa siapa tanya. Mungkin dia akan tengok lagi live saya pagi ni. Sebab saya dah tahu kelemahan saya dalam berbelanja. Setiap kali masuk gaji, tempat pertama yang saya akan tuju, tabung haji. Betul. Tempat pertama, bank pertama saya akan tuju selepas saya masuk gaji. Selepas gaji masuk, saya terus pergi bank tabung haji. Saya akan simpan sedikit untuk saya, sedikit saya agihkan untuk anak lelaki saya. Waktu tu saya dah lahirkan Amar. Waktu tu juga saya dah lahirkan Ayatul Husna, anak kedua saya. Saya simpan. Setiap bulan begitu. Tak banyak tuan-puan. Kadang-kadang RM50 masa tu. Kadang-kadang, tudung aku tak betul Kadang-kadang, kalau ada lebih sikit, RM100. Kalau kata bulan tu tak ada apa, kita nak beli, tak ada apa, kita nak bayar sangat, masuk lebih. Kan? So, itulah saya buat. Sebab saya tahu kelemahan saya. Tu penting tuan-puan. Kita tahu kelemahan kita apa. Penting, pertama-tama, kita nak buat baik, kita nak berubah kepada baik. Kita kena tahu dulu kita ada kelemahan pertama. Mesti ada kelemahan. Tak boleh tak ada. Kedua, kita kena cari tahu apa kelemahan kita. Sebab kelemahan kita tak sama dengan kelemahan orang lain. Situasinya pun tak sama. Jadi kita ni sini bertanggungjawab cari tahu apa kelemahan kita. Kena muhasabah banyak-banyak. Kalau kita berani, pergi tanya orang lain. Agak-agak perangai saya apa yang saya nak kena ubah Kalau beranilah. Saya pun kurang berani. Kot dia jawab, ada 1000 kelemahan aku pengsan kat depan dia. Nak ubah satu kelemahan jadi yang baik pun payah. Kak lagi dia sebut kelemahan saya ada 10. Macam mana tu saya nak ubah satu-satu tu? Tekanan pula kan nanti kan. So kalau kita tak berani lagi tanya orang apa yang kelemahan saya, kita muhasabahlah diri kita. Betul tak? Tapi mak saya selalu sebutlah. Mak saya selalu tegur saya. Jadi saya bersyukur Allah panjangkan umur mak dan abah. Moga Allah terus panjangkan umur mereka. Sebab kita ni panjang umur sebab apa Kita panjang umur sebab kita banyak tanggungjawab. Allah bagi tanggungjawab yang besar. Saya naik ni kejap. Sebab saya tengok kawan saya dah sampai belum. Dia macam call saya. Bik, bukakan pagar kalau ibu datang. Terima kasih tim. Dia suruh tim saya tu cakap apa, stay focus dan catat learning point. Banyak pahala tim saya ni tahu. Saya pun tak tahu siapa tim yang bertugas hari ni. Tapi hari-hari ada tim yang bertugas. Korang doakan tim saya juga Korang doakan Puan Izzah, doakan Tuan Najib, doakan juga tim-tim Momentum. Sebab kalau tak ada mereka, tak adalah kita ni. Tak adalah kita boleh sebar luaskan ilmu kita. Tak adalah saya ni boleh buat live. Saya bukan pandai sangat teknologi. Dia dah datang tu kot. Kawan saya dah datang. So saya, Bibik buka Bik dah datang. Saya nak keluar kejap. Bibik ambilkan saya punya mask boleh Bik? Dengan beg hitam Bik yang saya bawa pergi office semalam. Thank you. Saya ada meeting di office. Kami kerja hari ni. Adam nak jumpa saya ke? Alah, saya tak tahu. Nanti insyaAllah saya doakan amin. Kalau terjumpa saya, tegur tau. Okey, ramai juga kawan-kawan saya kecil hati kadang-kadang. Izzah, kau tak tegur aku pun. Contoh dalam majlis kan. Kau duduk mana? Saya tanya. So, aku duduk meja belakang. Ya Allah. Saya nak beritahu siap-siap disclaimer ni. Disclaimer daripada saya. Saya rabun yang amat. Nampak? Ni ingat saya tak berkaca mata ni. Saya tak rabun. Rabun sangat ni. Saya tak nampak jarak dekat pun dah makin tak nampak. Sebab
Mungkin faktor usia yang makin matang. Okay. So, dan saya tak suka pakai cermata. Ataupun kadang-kadang cermata saya tertinggal. Macam ni saya memang malas lah bawa cermata. Saya tak mengharap pun nak tengok-tengok orang. Saya jalan aja. Saya settlekan kerja saya banyak kan. Mas, okay, cantik. Kan? Lepas tu, saya tak pakailah cermata. So, memang orang kecil hati salah faham kat saya. Kalau dia tanya kat saya boleh terangkan. Aku tak pakai cermata, babe. Aku sorry, babe. Untung dia tanya, hai, Bu. Sorry, Bu. Live. Tapi Umi nak buang yang kecil lah, Bu. Bu live kejap. Kejap je. Cakaplah apa-apa. Tentang momentum ke nak kencing. Selamat pagi. Assalamualaikum. Saya dipaksa oleh Puan Izzah pula untuk sambung live dia. Saya pun tak tahu apa isu yang saya nak cakap. Tapi actually sebenarnya saya salah seorang daripada isteri manager. Apa yang saya nak komen berkenaan dengan momentum sebab dia minta saya komen berkenaan dengan momentum ni. Okey, saya nak komen sikit lah berkenaan dengan momentum. Memandangkan saya punya suami antara orang yang paling awal dalam momentum. Okey, jenis momentum sangat saya rasa sangat panjang. Okey, sebenarnya Tuan Najib pun bukan senang sebenarnya sebelum ni. Sebab saya sendiri melihat 7 tahun jenis momentum yang mana memang daripada saya rasa 3 orang staff sehingga sekarang hampir 100 orang. So jenis dia memang sangat perit sebab saya sendiri dah melihat dan melalui bersama-sama dengan Puan Izzah, Tuan Najib dan suami saya. So saya harap usaha penat Tuan Najib, Puan Izzah dapat membantu banyak usahawan supaya lebih berjaya. Menangis ke? Dan Ramai dah tengok Ibu. bukan senang sebenarnya momentum yang berada dalam keadaan sekarang. Memang sangat susah. Saya mohon para usahawan yang tengok live pagi ni, mohon doakan momentum supaya terus maju, berjaya dan dapat membantu banyak usahawan. Amin. Saya yakin. Amin. Saya yakin berkat doa semua. Amin. Membuatkan momentum akan lebih sukses. Actually sebenarnya saya tak nak cakap banyak pasal jenis momentum sebab saya tahu perit, getih, susah yang mereka lalui. Okey, saya serahkan live ni pada Puan Izzah lah sebenarnya. Ibu pun sama lah macam saya. Hati lembut. Cepat nangis lah kita orang ni. Agak-agak ibu kita dah nampak 40 pun Cepat lembut. Apa hatinya cepat nangis. Korang jangan marah Kita asyik nangis je tau. Dah pakai mata dah. Makcik PA ni. Bibik. Ni Bibik tolong jangan buang Ada jamu lagi ni. Masuk dalam peti ais dulu ke? Tak dalam periuk balik. Masuk peti ais dulu. Nanti saya minum balik. Sayang tu. Sorry. Sebab nak keluar. Nanti karang keluar kejap je lah. Lepas tu nak minta tolong kawan saya ni pergi. Hantar saya pergi office. So, Waalaikumsalam. Amin, terima kasih banyak. Saya yakin siapa yang Allah izinkan masuk live saya pagi ni. Dengar, tak tahu apa ibu luahkan tadi. Sekejap saya tengok balik lah. Tapi saya terdengar. Teha, happy birthday. Amboi, rambut dah perang Birthday, ibu dia perangkan rambut dia. Budak birthday semalam. Okay. Terima kasih banyak, aminkan. Saya yakin ada doa-doa kalian yang naik ke atas terus untuk kami. Betul, kata ibu. Jadi, kami nak membina momentum ni. Orang hanya nampak yang dah gah saja. Orang hanya nampak billboard kami sepanjang Lebuh Raya. Ada berapa puluh 70 buah billboard. Tak silap saya lah Orang hanya nampak suara Tuan Najib
dan sesekali suara tim berkumandang di radio. Lari aku untuk korang. Tetapi orang manager, isteri manager, isteri pekerja Momentum yang pekerja lama, dia nampak kita dulu daripada belum ada apa-apa sampai sekarang dah adalah untuk kita bahagia, kita menumpang senang. So saya nak cakap bahagia tu, percayalah di mana pun kita berada, kalau kita selalu berniat apa-apa yang kita buat tu kerana Allah, Allah suruh ni, Allah suruh ni. Walaupun kita marah, Allah tetap suruh kita buat baik dengan orang. Walaupun orang sakitkan hati kita, Allah yang suruh kita buat baik dengan orang yang sakitkan hati kita tu. Jadi kita tak bolehlah nak lawan. Tak boleh kita nak, tak kira dah aku cik hati ni, tak mau buat baik dengan dia lagi. Itu kita degil. Jangan degil macam tu tuan-puan. Jangan jadi hamba Allah yang degil, yang ego. Nanti rezekinya nanti jauh dari kita, sebab rezekinya daripada Allah. Jadi Allah dah pesan, Allah ada orang meninggal ke? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nampak van jenazah. Allah dah cakap dalam Quran, orang buat macam mana pun dekat kita, kita kena buat baik dekat orang tu. Doakan kebaikan orang tu. Sama saya ajak semua. Nanti yang beri kita kemuliaan bukan orang tu. Orang tu pun tak tahu kita dah maafkan dia. Orang tu pun tak tahu kita berusaha buat baik dengan dia. Kadang-kadang kan, yang tahu kita buat baik dengan orang ni Allah. Sebab Allah suruh, ya Allah aku buat ni, ya Allah kalau ikutlah hati aku yang lemah ni, iman aku yang lemah cetek ni, tak buatlah aku, tak tergamaklah aku nak buat baik, geram sangat kan. Tapi kita sedar itu adalah arahan Allah. Ya Allah, aku buat baik juga ni, aku bersabar ni, aku tak kenakan balik orang yang buat aku kerana Engkau ya Allah, bukan kerana siapa-siapa. So Allah nak tengok yang tu. Sebab tu Allah bagi ujian. Allah nak tengok betul ke kita kata kita nak jadi hamba Dia yang beriman, betul ke kita ni beriman? Betul ke kita beriman kepada qada dan qadar Allah? Ke kita ikutkan nak senangkan hati kita je? Ke kita nak fikir pasal diri kita je? Kalau kita fikir pasal diri kita, saya dengan ibu tak berkawan. Saya dengan ibu ni paling banyak bergaduh. Cuba cerita sikit. Macam mana nak cerita, bukan terbuka aib kita pula bu. Sikit je. Saya ni ya Allah, saya ni jenis kalau bercakap tu straight to the point. Nak bagi orang faham macam dalam live. Dan bila ada orang buat silap dalam syarikat lah syarikat, sebab suami ibu bekerja dengan kami. So kadang-kadang bila silap tu, kita kadang-kadang minta tolong ni isterinya, cakap-cakap sikit dengan suami. Sebab suami ni dia akan dengar cakap isteri kan, kalau ikut rasionalnya. Bermana kalau bos yang cakap ni sekarang tergarang bosnya kan, dah kecil hati. Itu memang tentu tu. Kat office pun dah tergarang kecil hati. Tapi takkanlah ibu tak terasa. Ibu tahu tak, Syak ni Umi geram betul lah ibu. Confirm kecil hati isteri. Bukan saya tak tahu, saya tahu. Tapi saya nak ingatkan diri saya, juga ibu, juga pekerja saya semua, tanggungjawab kita besar. Lagi-lagi kita ni adalah ketua-ketua dalam syarikat. Bawah kita ada ramai anak buah. Anak buah tu nanti menjawab memang apa yang dia buat dalam pekerjaan dia, tetapi kita menjawab double. Saya tak berani tuan-puan. Okay. So nak kata kita ni tak berguris-guris hati banyak kali, tapi sebab PL kita ni jenis kita apa bu, kita malas nak panjang-panjang bu. Malas nak panjang. Saya pula jenis, kalau orang tu bersalah, walaupun salah tu besar bagi saya, tapi saya bukan jenis buang kawan. Saya bukan jenis macam tu. Biarlah orang buat tak baik kat kita, kita tetap buat baik kat orang. Sebab sebenarnya tu Allah yang nilai. Kita tak perlu penilaian dan perhatian daripada manusia. Itu pada secara jujurnya lah. Sebab semua tu Allah yang nilai. Betul kata Puan Izzah, apa pun kita buat kerana Allah. Okay, kita cuba. So nanti bila kita, sebenarnya Allah nak naikkan darjat kan. Bila naik darjat kita, yang kita tahu tak tahu tu belakang kira lah. Yang penting
Allah kalau dah naikkan darjat kita, dah bagi kita mulia, dah bagi kita nak ada kemuliaan sedikit, ni bertambah lagi mulia. Mulia tu apa? Kita memaafkan orang, kita buat baik dengan orang, kita fikirkan masalah orang lain, kita jangan fikir masalah kita je. Kita fikirkan juga ramai usahawan yang perlukan bantuan dan bimbingan. Ramai usahawan sekarang ni, elok-elok dulu kita berniaga secara konvensional, berniaga secara buka kedai, orang datang kedai, dah tak sama lagi sekarang. Orang terpaksa beralih kepada teknologi, kepada media sosial yang penuh macam-macam berubah. Orang tak faham dan tak ada cara lain, kita kena belajar. Cantiknya kereta Mini Cooper dia tu. Nak tengok? Tak apalah, nanti korang marah aku, masih pusing handphone je. Kan, ramai orang nak berniaga, nak berjaya, tetapi ramai tak tahu macam mana nak buat. Ramai buntu. Jadi kami sediakan platform. Guru-guru dalam momentum juga, cikgu-cikgu momentum juga belajar macam mana untuk mengajar. Jadi berilah peluang untuk momentum mengajar korang. Share ilmu berniaga online dengan korang. Kita ada ni bu, pelancaran, ramai dah join. Semalam pun ramai cakap nak join. Pelancaran kita 20 hari bulan ini. Ini 18 hari bulan, lagi 2 hari, lagi 3 hari, 20 hari bulan. Pelancaran untuk kelas RPM comeback. Kita comeback balik dengan ilmu-ilmu yang baru, dengan teknologi yang baru, dengan pengalaman-pengalaman yang tak barulah, pengalaman dah lepas kan. So dengan pengalaman kita comeback balik, dan kelasnya tak silap saya. Ramai tanya saya semalam, bila kelas? Tak silap saya, kelasnya adalah pada 26 dan 27 Februari, bulan 2, bulan depan. So ada masalah korang tuan-puan semua nak susun jadual. Ada masa. Dan kelas itu percuma sahaja. Alhamdulillah, terima kasih banyak Syazaria yang dah join. Syazaria mintalah tag kawan-kawan. Tak payahlah nanti Syazaria nak ajar dia. Kalau dia banyak tanya, kalau one day lah contoh berkah ilmu Syazaria belajar RPM, Syaza berjaya. Bila berjaya, ramailah yang datang ke Syaza tanya macam mana berjaya. Itu memang adat dunia. Dah berjaya baru orang akan datang bertanya, sebab nak menimba ilmu kita, nak cari ilmu dari kita. Tapi Syaza tak payah. Syaza cakap je, nah pergi kelas RPM momentum internet. Jadi Syaza bolehlah teruskan perniagaan. Ilmunya biarlah mereka belajar dengan momentum internet. Gitu contohnya. Okey, itu sahaja. Alhamdulillah, thank you Adila. Ramai dah daftar, saya tahu. Thank you so much. Tu siapa nama tim saya pun dah share tu, Mrs. Comeback tu, pada 20 Januari. Tunggulah peluang tu, nanti masa tu kita buka pendaftaran besar-besaran. Dan insya-Allah percuma sahaja. Belajarlah, daftarlah. Tak ada apa yang rugi insya-Allah. Itu saja saya nak pergi. Okey, Ibu. Ida, thank you Ida. Ida join live pagi ni, terus hantar WhatsApp kakak. Malu kakak sebenarnya. Masya-Allah. Ida. Ida ada Ibu. Happy watching. Okey korang. Assalamualaikum. Thank you so much. Bye-bye. Bye. Terima kasih.